Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan Tuan Haji Hasbullah bin Haji Mat, Tuan Imam Barisan Ahli Kuasa Surau, Pengarah Program Mini Carnival Falak bagi kali ini, Saudara Muhammad Zuraidi bin Ghazali, yang kita raikan Fadil Al-Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, yang merupakan penceramah kita pada malam ini, yang kita undang daripada Jabatan Mufti Negeri Johor Unit Falak, yang mungkin sebahagian daripada kita pernah menatap ataupun mendengar kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Hafadhil Ustaz Hanafiah sebelum ini, yang merupakan salah seorang daripada tenaga-tenaga pakar dalam bidang falak yang ada dalam negara Malaysia ini. Jadi alhamdulillah pihak surau mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz yang dapat meruangkan masa bersama-sama kita pada malam ini hingga ke subuh esok. Boleh tahan tuan-tuan sampai subuh esok ni? Boleh? Ustaz ni sampai subuh esok, 2 tajuk je bawa. Malam ini kita akan membicarakan tentang angin menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Esok sampai subuh esok akan bicarakan tentang hujan ataupun berkaitan dengan air. InsyaAllah kita akan mengupas dan kita akan menelusuri keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan tuan-tuan diberi peluang untuk bertanya kepada Ustaz Fadhil Ustaz selepas daripada kuliah, insya-Allah. Sebelum kita menjemput Ustaz untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini, sukacita saya nak maklum kepada tuan-tuan, kita ada bersama-sama kita pada malam ini hingga esok ialah Persatuan Falak Syar'i Malaysia, yang malam ini ada dibuka pameran dan beberapa sagu hati untuk tuan-tuan boleh membelinya. Di antaranya ialah tuan-tuan yang masih lagi tidak tahu tentang tarikh lahir dalam bulan Islam. Tuan-tuan boleh dapatkan tarikh di belakang. Kalau tuan-tuan nakkan sijil sekali dengan gambar dan tarikh lahir tuan-tuan dalam bulan Islam, hanya dengan RM5 sahaja, tuan-tuan akan dapat sijil. Ada gambar dengan syarat bawa my card, bawa IC. Siapa tak ada IC tu mungkin warga asing agaknya. Bawa IC nanti akan scan, jadi sijil tuan-tuan tu ada gambar sekali dengan tarikh, boleh tampal dekat dinding ke kat bilik ke, renungkan bila tarikh lahir dalam bulan Islam. Macam saya dah tahu dah, tak payahlah saya ambil belakang tu. Tuan-tuan yang tak tahu boleh pergi belakang, insya-Allah. Sampai malam esok, kita akan tutup malam esok dengan forum perdana yang berkaitan dengan fiqhul falak wal qauni, insya-Allah. Jadi untuk tidak membuangkan masa, majlis dengan secara hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Falyatafaddal mashkurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, yang berbahagia Tuan Pengurusi dan Barisan Jatan Kuasa Surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita laksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk tuan-tuan mendengar sedikit nasihat agama. Tajuk yang diberi kepada saya, nilai angin. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti itulah pedoman mengharungi hari-hari mendatang. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga itulah bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat yang ke-46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatih wa litajriyal fulku bi amrih wa litabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Allah jualah yang mengutuskan angin, yang menghantarkan angin, yang menghembuskan angin, yang membawa berita-berita gembira dengan limpahan air hujan. Yang mana hembusan angin, tiupan angin itulah memastikan kamu tak putus-putus mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan angin, hembusan angin itu membolehkan kapal-kapal membelah lautan, memunggah seberat mana pun muatan, ya, memindah sebesar mana pun barang dagangan dengan perintah Allah jua. Dan tiupan angin, hembusan angin itu membolehkan kamu meraih limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kehadiran angin itu merupakan anugerah Allah untuk kamu, supaya kamu menjadi insan yang bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang ke-46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan kepada kita 5 nilai angin. 5 nilai angin. Jangan disia-siakan sama sekali. Dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang tokoh ahli tafsir Islam yang dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Ulama mu'tabar, dihormati lagi disegani.
Juga ahli falak yang tersohor di zamannya, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, menjelaskan 5 nilai angin yang Allah Subhanahu wa taala isytiharkan itu merupakan hadiah Allah khas kepada umat manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala suruh manusia hargai setiap tiupan angin yang manusia itu nikmati. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat. Baiklah, nilai angin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperakukan bahawa angin itu adalah utusan Allah. Angin itu adalah utusan dari Allah. Allah yang menghantarkan angin, Allah yang menghembuskan angin untuk apa? Mubassyiratin, memberi berita gembira kepada seluruh umat manusia dan semua benda-benda hidup. 17,000 jenis makhluk yang ada di mayapada bumi Allah ini. 17,000 jenis makhluk. Ya, jenis makhluk itu dalam ilmu ekologi disebut spesies. Maka kadar mana manusia mengetahui 17,000 jenis makhluk, semuanya mengharapkan limpahan air hujan melalui tiupan-tiupan angin yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan penjadualannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 46 surah Ar-Rum satu istilah disebut ar-riyah. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, angin-angin yang bertiup, bersama dengannya angin-angin iringan. Maka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ada 2 jenis angin yang bertiup. Yang pertama ar-riyah, angin-angin yang bertiup bersama dengannya angin-angin iringan. Dan yang satu lagi ar-rih, angin yang bertiup solo, bersendirian, tiada bersama dengannya angin-angin iringan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, ditulis mula hadis ini oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, seorang tokoh ahli tafsir Islam yang dihormati lagi disegani, dah pun wafat 900 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari menulis mula hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, betapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berada di luar sana, maka Rasulullah terasa tiupan angin. Segera Rasulullah menadah 2 tangannya dengan lafaz doanya, Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah tiupan-tiupan angin ini angin-angin yang bertiup bersama dengannya angin iringan, membenihkan awan, lalu melimpahkan air hujan. Janganlah ya Allah angin ini bertiup bersendirian, angin yang tiada membenihkan awan, dan langsung tak ada limpahan hujan. Kami hidup dalam kekeringan. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya juga memberi kepada kita isyarat 2 kalimah. Kalimah yang pertama riyahan,
Kalimah yang kedua, rihan. Riyahan, angin yang bertiup. Bersama-sama dengannya angin-angin iringan. Peninsula Malaysia, tu bahasa Tiger Woods. Semenanjung Tanah Melayu, bumi bertuah. Namanya semenanjung. Ada di dua sisinya. Timur, Laut Cina Selatan. Sebelah barat, Selat Melaka. Laut Cina Selatan, Allah tentukan menghembus angin timur laut. Angin timur laut akan bertiup daripada bulan pengakhir November hinggalah ke bulan Februari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, angin timur laut ini bertiup bersama-sama dengannya angin iringan, iaitu angin sejuk daripada utara. Maka angin timur laut ni angin panas. Apabila dia bertiup angin panas, ada angin sejuk yang memujuk dan mematikan angin panas. Lalu berlakulah pembenihan awan yang banyak, maka dengan rahman Allah bertaburanlah turunnya hujan. Monsun timur laut. Asal perkataan monsun tu apa yang Rasulullah sabdakan? Mausimun. Mausim. David Beckham main bola je, dia tak nak belajar tajwid. Nak sebut mausim tak gerti. Monsun. Orang Jawa kata goblok tenan. Sebutlah ikut tajwid, jangan main bola je. Mausimun. Jadi monsun. Lebih mudah orang Melayu sebut musim. Semuanya bahasa Arab asalnya, apa yang Rasulullah sabdakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka angin panas timur laut itu dimatikan oleh angin sejuk daripada utara, terbenihlah awan, turunlah hujan, sebagaimana yang Allah sebut pada ayat 22 suratul Hijr. Wa arsalna riyaha lawaqih fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumu ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kami hantarkan angin-angin yang bertiup, bersama dengannya angin-angin iringan, lawaqih, yang membenihkan awan, lalu melimpahlah turunnya hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga Laut Selat Melaka menghembuskan angin panas. Semua angin panas dari laut ni, angin barat daya. Maka angin barat daya ni angin panas, dia akan dipujuk dan disejuk oleh angin sejuk tenggara. Angin sejuk tenggara tu, dia akan matikan angin panas barat daya, lalu membenihkan awan, melimpah turunnya air hujan di negeri Selangor, tetapi empangan tak penuh juga. Tahniah diucapkan. Saya pergi ke Bukit Fraser, kerana Bukit Fraser ada istana Sultan Johor di Bukit Fraser. Ya, Sir Henry Johnny menjual istananya itu. Dah mati, waris dijual. Maka negeri Johor beli, tulis rumah Johor. Duduklah kat sana tuan-tuan. Saya pergi adalah arahan, pergilah. Itu yang lalu tengok kesian. Kenapa dah hujan, tetapi tak penuh-penuh empangan. Kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Maka jelas kepada kita, itulah dia ar-riyah, angin yang bertiup bersama dengannya angin-angin iringan. Tahun lalu saya terkejut, seawal bulan November, sebulan lebih awal, angin panas timur laut bersemangat bertiup.
Dalam masa yang sama, angin sejuk daripada utara tak sempat nak menyejukkan. Wah. Maka angin sejuk daripada utara lambat turun. Pertengahan November baru turun. 2 minggu selepas angin panas timur laut bertiup. Maka kesannya hujan berlebihan. Menyaksikan tenggelamnya bandaraya Kuantan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian rahmat Allah terus melimpah. Itulah dia mubasyiratin, yang menggembirakan. Jadi tuan-tuan, angin monsun ni angin yang menggembirakan kerana melimpahkan air hujan. Baik. Oleh kerana dia datang awal, tuan-tuan, maka dia habis cepat. Dia ada sela masa. Awal Januari, angin panas timur laut, entah makan angin agaknya. Angin sejuk daripada utara terus bertiup. Dah satu semenanjung Malaysia kesejukan 3 minggu. Kan tuan-tuan rasa sejuk? Bermula daripada sambutan Maulidur Rasul 14 Januari. Sejuklah. Orang Kelantan kata sejuk semua dia. Tuan-tuan, sejuk. Angin sejuk bertiup. Ya, hujan tak turun dalam tempohan masa sebulan. Barulah hujan melimpah di Selangor sekejap apabila angin sejuk yang bertiup mula mematikan angin panas yang menyambung semula kerjanya. Setelah cuti agak lama sebulan. Hujan sekejap 3 hari di Selangor. Agak lega. Tapi selepas itu tak turun. Kerana angin sejuk pun berehat, dah angin panas pula bertiup. Angin panas bertiup sampai bulan Mac. Maka semua ketakutan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Baiklah. Saya tak nak mengulas panjang. Nak jelaskan kepada tuan-tuan. Begitulah juga angin barat daya yang tiba seawal sebulan. Sepatutnya dia datang pada bulan 5, tetapi bulan April dia dah tiba. Wah. Maka angin tenggara yang sejuk itu pun lambat daftar diri. Pun begitu hujan turun dalam keadaan tidak sekata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang kita takuti apabila angin timur laut datang awal, habis pun awal. Barat daya datang awal, nanti bulan Jun pun dia selesai. Bulan 7, bulan 8, bulan 9. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, At-Tabrani, Imam Al-Hakim, habasat amtaruha. Yang Rasulullah takut ialah hujan turun bukan pada musimnya. Belum sampai musimnya, hujan dah turun. Maka itulah yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuti apabila berlakunya apa yang disebut habasat amtaruha, hujan turun bukan pada musimnya. Kenapa Rasulullah takut pula? Rasulullah melahirkan kebimbangan. Apabila hujan dah turun bukan pada musimnya, maka manusia akan terus berhadapan dengan bebanan tekanan hidup selanjutnya. Apa dia? Walam taghzur anharuha. Sungai dah tak subur lagi. Laut semakin susut kesuburannya. Apabila hujan turun bukan pada musimnya, maka Rasulullah takut melarat perkara yang kedua. Bebanan hidup tiba apabila kesuburan sungai menyusut, kesuburan laut menyusut.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hasil tangkapan merosot. Dengan sedikit ilmu falak yang ada pada saya, tahun lepas saya dijemput oleh 68 pemilik pukat tunda, pukat rimau. Sama aja tu. Pukat tunda, pukat rimau, pukat buaya laut, bukan buaya darat. Tuan-tuan. 68, 2 sahaja orang Melayu. Lain semua keluarga Chua Soi Leng, Lim Guan Eng. Jadi mereka tanya dengan saya persoalan menjejaki ikan. Maka saya pisahkan pemilik pukat tunda di sini, pemilik pukat cerut di sini, kerana teknik yang berbeza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, pada dasarnya kesuburan laut menyusut, merosot. Kenapa? Dah nampak hujan turun bukan pada musimnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakan daya, dan moga-moga Allah Ta'ala pelihara penempatan kita. Kita tak nak berlaku apa yang berlaku di sebuah negara yang action and generation World Cup Championship Football, Italy. Apa yang berlaku di Itali? Habasat amtaruha, hujan turun bukan pada musimnya. Walam taghzur anharuha, sungai, laut menyusut kesuburannya. Ya. Ghalat as'aru kutiha, harga barang makanan melambung tinggi. Walam tarbah tijaratuha, tak dapat keuntungan perniagaannya. Hadamat imaratuha, tutup bazar-bazar, kedai-kedai di Italy. Itali sama macam kita juga. Itali peninsula, kita pun peninsula. Bezanya kita tak pernah pergi ke Piala Dunia. Olimpik pernah lah. Itali dah 4 kali ya menjunjung World Cup Championship Football. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang Rasulullah sabdakan sudah menimpa negara yang berjenama Itali. Ya, Itali ada syarikat yang begitu hebat. Tuan-tuan, pengeluar minyak zaitun terbaik dunia, Bertolli. Minyak zaitun Bertolli terbaik di dunia, tetapi hasilnya merosot. Itali ada syarikat kaya, Harrison, dan rakan kongsinya Guthrie. Guthrie and Harrison, difficult to talk. Habis Guthrie pun Malaysia dah beli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa Harrison tu? Dia tanam anggur dan buat arak. Maka anggur-anggur di Itali merosot dan diserang penyakit. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Menakutkan apa yang berlaku di Itali. Semua jenis binatang diserang penyakit kecuali babi terus subur di Itali. Maka orang Itali, orang Spanyol hari-hari makan babi. Tahniah diucapkan. Tuan-tuan baca majalah The Times, janganlah baca majalah yang bukan-bukan tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, apa yang berlaku di Itali, apa yang Rasulullah sabdakan, habasat amtaruha, hujan turun bukan pada musimnya. Walam taghzur anharuha, sungai laut merosot kesuburannya. Ghalat as'aru kutiha, barang makanan melambung tinggi. Walam tarbah tijaratuha, barang perniagaan tak laku. Itali ada kereta terbaik di dunia, Ferrari, difficult to talk. Ya, pronunciation saya mungkin tak sama. Ferrari, kereta yang terbaik di dunia. Tayarnya sahaja pun 20,000 sebiji. Jangan beli, harga Viva tayarnya. Ferrari tak laku. Kereta mewahnya yang dibanggakan, Lamborghini, tak laku. Oh no. Tuan-tuan yang rahmati Allah, tak laku.
Bazar-bazarnya tutup dan tutup dan tutup. Sama seperti Malaysia yang bertahan Tesco dan Econsave sahaja. Saingannya Maiden. Giant jatuh. Carrefour keluar daripada pasaran Malaysia. Tahniah diucapkan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, Carrefour. Yelah, tak habislah ceramah aku ni. Saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, maknanya Malaysia pun dah bermula. Habasat amtaruha. Hujan turun bukan pada musimnya. Maka inilah yang Rasulullah khawatiri. Nanti dia terbawa-bawa sampai kepada sungai tak subur, laut tak subur. Ya. Tuan-tuan, LKIM tegur saya kerana saya memberi teknik bukan 343, 442 mengharapkan main import sahaja. Selangor juga kecewa. LKIM tegur saya kenapa saya ajar taktik yang salah. Oleh kerana ikan dah kurang, maka saya buka peta, saya kata sekarang ni ada satu pulau yang berdekatan dengan pulau di Malaysia, di Laut Cina Selatan. Maka di Johor, penghujung pulaunya Pulau Aur. Maka belakang Pulau Aur tu Pulau Indonesia, namanya Jemaja. Pulau Jemaja. Saya cadangkan semua pergi ke laut bawa duit, cash. Sampai di Pulau Jemaja, engkau beli ikan di Indonesia. Balik, bawa ikan tu naik ke LKIM, tunjukkan banyak ikan, maka dapatlah subsidi minyak di sial. Kerana subsidi minyak diberikan berdasarkan banyaknya hasil tangkapan. Jadi jangan pening-pening aku cakap, apabila aku punya taktik pun dah tak gerti apa lagi dah. Kau pergi je sama ada Pulau Jemaja dan Pulau Natuna. Saya ada kawan semua di sana. Belilah ikan di sana, bawa balik. Ya, senanglah tak baik cakap macam gitu. Tapi inilah realiti sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hairannya Indonesia banyak ikan. Kerana penduduknya ramai agaknya, Allah Maha Kaya. Walaupun lautnya tercemar, tapi ikannya banyak. Wong Jawa ngomong kepiye iki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Angin. Itu nak cerita tuan-tuan, angin. Ya, itu peranan angin. Angin yang membenihkan awan, yang melimpahkan air hujan. Saya salah seorang panel Bakaj, bahagian berkuasa air negeri Johor. Kenapa jadi panel tu? Kerana allowance seating tak ada. Jadi saya lah dilantik. Kesian. Macam tuan-tuan lah jatang kuasa surau kan, mana ada allowance seating. Apa nak buat? Maka tuan-tuan, saya tak bersetuju pembenihan awan selagi tidak sempurna angin dan awan. Apabila angin tu sempurna tiupnya, awan itu sempurna benihnya, barulah kita boleh menambah lagi pembenihan awan. Pun begitu, apakan daya SAJH, ya, tetap juga nak buat pembenihan awan dengan belanja RM800,000, maka hujan tak turun, yang pasti naik kadar takrif air negeri Johor. Tahniah diucapkan. Tak boleh tuan-tuan, dah memang Allah sebut dalam Al-Quran, ya, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasyiratin. Mubasyiratin, yang menggembirakan adalah limpahan air hujan. Tetapi air hujan itu tak melimpah sekiranya tidak sempurna gerakan awan itu dan gerakan angin. Itu ketetapan Allah. An yursilar riyaha, angin-angin yang bertiup, bersama dengannya angin-angin iringan. Dan Rasulullah khawatir sekiranya kita ni, angin yang bertiup adalah angin arih,
angin Solo. Tahun lepas bulan Oktober, angin panas daripada Laut Sulu bertiup. Sepatutnya angin sejuk daripada Vietnam turun mematikan angin panas Sulu dan menurunkan hujan di sekitar kepulauan Luzon. Tetapi tuan-tuan, angin sejuk tiba-tiba merajuk dan parking di Vietnam. Dah Vietnam turun salji pula. Angin panas Sulu mula apabila tak ada yang nyejukkan dia, dia berangin. Dia naik angin habis. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Angin sorsor habis. Fal asifati asfa. Angin al-asif, angin panas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bahayanya. Angin panas ni kalau tak ada yang nyejukkan, dia akan berubah menjadi puting beliung. Wal-iazubillah. Angin panas. Ya, belum sempat Amerika Syarikat menggunakan 28 satelit kebanggaannya GPS, Global Positioning Satellite, Action and Generation. Belum sempat nak buat kajian angin panas dari Pulau Florida, tiba-tiba berhenti setakat Florida. Maka angin sejuk yang patutnya mematikan angin panas di Florida, membawa hujan di New Orleans. Tetapi angin sejuk parking di New York City, menyebabkan sepanjang bulan 12 dan bulan 1 New York beku. Susah juga ni kalau angin berangin. Ikut kepala sendiri. Itu namanya. Sebab itu Rasulullah takut arih angin yang bertiup Solo. Yang Rasulullah minta ariyah, angin yang bertiup bersama dengannya angin iringan. Kalau angin panas yang bertiup, angin sejuk matikan. Kalau angin sejuk yang bertiup, angin panas datang mematikan. Barulah terbenihnya awan dan melimpah turunnya hujan. Wan nasyirati nasyra. Barulah kita dapat limpahan air hujan. Penuh kenikmatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 8.33. Baiklah. Saya tak nak ulas adakah akan berlaku El Nino. Yang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan kena faham tu je. Ya, angin yang bertiup bersama dengannya angin-angin iringan, angin yang bertiup Solo. Yang kita takut nanti bulan 7 angin tu bertiup Solo. Angin sejuk tak tahulah. Oleh kerana tak boleh claim mileage agaknya, dia tak nak nyejukkan angin panas El Nino tu. Itu yang panas, tak turun hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pun angin itu utusan Allah. La tasubbur rih fa innaha min ruhillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mencaci angin, kerana angin itu adalah utusan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berehat seketika. Azan berkumandang, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama saya selepas azan nanti.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Minta maaf kepada Tuan Bilal. Dia terkejut dengan cerita angin. Selama ni mungkin tuan-tuan tak pernah dengar kuliah angin ni kan. Tiba-tiba dengar kuliah angin tu memang terkejut. Belum lagi saya cerita dengan tuan-tuan angin yang tak dapat dirasa. Rihul Ahmar, angin merah. Tu lain pula cerita. Saya pernah cerita angin ahmar ni, Rihul Ahmar ni 2 jam. 5-6 orang terlentang semua. Aku pula takut. Maknanya memang dia tu dah ada angin ahmar aja dia. Tiba-tiba kita cerita hal dia, marah dia. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nilai angin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat 46 surah Ar-Rum, waliyudhiqakum mirrahmati. Tiupan angin, hembusan angin itu memastikan kamu senantiasa mendapat rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Selagi ada angin bertiup, menandakan rahmat Allah diagih-agihkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Dalam ilmu falak, dia ada sebut namanya sa'atun nahar. Waktu-waktu di siang hari. Seperti terbitnya matahari namanya syuruk. Apabila nampak bulatan penuh matahari namanya isyraq. Kemudian barulah duhwatus sughra, duha kecil. Matahari tinggi sikit. Duhwatul kubra, duha besar. Barulah matahari gah dengan cahaya terang benderang. Itu namanya ad-duha. Duha sebenar. Lepas itu, lepas pukul 10, cahaya dah makin terang, kepanasan makin terasa. Itu namanya ad-duha. Dia beza tu antara duha dengan ad-duha. Sampailah matahari ke tengah langit namanya zawal. Zawal tu maknanya matahari berada di tengah langit pembahagi dua, timur dan barat. David Beckham tak belajar tajwid. Nak sebut zawal tak gerti. Betulnya sebutlah, belajarlah tajwid. Kau kan tak main bola lagi. Sebutlah tajwid. Zawal. Zai, waw, alif, lam. Zawal. Ni tetap juga sebut. Zenith. Itu yang Mak Saleh sebut zenith. Daripada perkataan Arab, zawal. Matahari berada di tengah langit, pembahagi timur dan barat. Dalam bahasa astronomi disebut transit. Difficult to talk. Maka bila matahari gelincir sedikit ke sebelah barat, namanya duluk. Masuklah waktu zuhur. Maka waktu seterusnya namanya ar-rawah. Ar-rawah tu maknanya bermulalah tiupan-tiupan angin. Kemudian waktu selanjutnya disebut al-masa. Waktu petang. Kerana angin semakin kuat. Dan sampailah detiknya al-asar. Kita kata waktu asar. Asar tu asir, cahaya matahari itu diperah. Maka bermulalah keredupan cahaya matahari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik ar-rawah daripada tengah langit, matahari gelincir ke sebelah barat, masuknya waktu zuhur, maka ar-rawah, tuan-tuan akan rasa tiupan angin-angin. Namanya angin sepoi-sepoi bahasa. Bagi tuan-tuan yang rajin sembahyang zuhur berjamaah, maka tuan-tuan datang ke surau, rasa ada sikit angin. Itu namanya angin sepoi-sepoi bahasa yang bertiup sebaik sahaja masuknya waktu zuhur. Maka dalam Al-Quran, angin itu disebut dengan istilah khas Al-Mursalat. 114 surah dalam Al-Quran, ada satu surah khas namanya surah Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Angin Al-Mursalat. Angin itu bertiup untuk beritahu kepada semua kalangan kita, baik abang tugiman, tugiran, tugimin, tugirin, tumirin. Wagiman, wagiran, wagimin, wagino, pekat lagi. Wagia. Saya orang Jawa. Bagus Jawa punya bahasa ni. Suparman, Sudarman, Suratman, Sukarman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ataupun Sukar. No. Hebat bahasa Jawa ni. Tuan-tuan yang pergilah Sabak Bernam tu. Baiklah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bertiupnya angin Al-Mursalat. Sebaik saja masuknya waktu zuhur, Allah isytiharkan di situ. Sudah sempurna agihan rezeki. Maka jangan bergaduh lagi antara tugiman, tugiran, tugimin, tugirin. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh. Kerana dah sempurna agihan rezeki. Wal mursalati urfa. Awal Februari hari itu, Januari, Februari, saya ke Sekincan, saya ke Sungai Besar, saya ke Sabak Bernam, memberi perkhidmatan nasihat tentang penanaman padi. Kerana di Selangor ini padinya berhadapan dengan masalah
padi angin, iaitu padi tu diterbang. Ceritanya lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, saya bukan konsultan, tolong. Kalau konsultan dah kaya aku, tak payah ceramah malam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tolong. Ya, bagi sikit perkhidmatan. Kenapa berlakunya namanya padi angin? Kerana padi tu diterbangkan. Diterbang. Bila diterbang, apabila angin al-mursalat bertiup kuat daripada keadaan biasa. Apabila dia bertiup kuat daripada keadaan biasa, dia terbangkan. Entah benih-benih apa tu, maka dia jatuhlah dekat petak-petak sawah padi milik orang Banjar di sungai besar. Tuan-tuan, dah tumbuh namanya padi angin. Padi tu memang lagak, lebih hijau, lebih tinggi, lebih gah, padinya lebih terserlah, isi tak ada. Itu namanya padi angin. Kesian tuan-tuan, malam ni kau dengar ceramah padi pula. Saya pergi ke Kedah, baru balik lagi pada Kedah ni. Di Kedah masalahnya lain pula. Tuan-tuan, di Kedah masalah lain pula. Dia masalah tanah jerloh. Orang utara kata jerloh ni akibat daripada kemarau yang lama, tanah tu merekah dalam. Apabila hujan turun, yang merekah dalam tu terus jadi jerloh. Apabila masuk jentera, tenggelam. Maka panggil aku sebagai bomoh padi. Masih bertuah lagi kerana tak dilantik sebagai bomoh MH 370. Kalau tak, aku nak terhubung dengan buluh pula. Yalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah. Senang aja. Padi terbang tu kena kawal. Kawal dengan cara senang aja. Istilahnya, sebagai seorang hamba Allah, sembahyang zuhur berjamaah. Lepas sembahyang zuhur berjamaah, janganlah ngeteh ngopi. Lepas sembahyang zuhur berjamaah, pergilah ke bendang, tengok, perhati, berdoa, jaga airnya. Ya, padi ni senang tuan-tuan, 2 minggu je sibuk. Lepas tu kita tinggal aja. Dan pastikan cocok dinding mebeng, subsidi diberikan. Ya. Setakat 10 relung, tuan-tuan boleh dapat 35,000 3 bulan. 3 bulan 35,000, tolak zakat, tolak upah semua 28,000. Untuk 10 relung dengan kadar 5 ekar. Kaya. Cuma orang-orang tu diam je. Yalah. Dia buat apa nak nunjuk-nunjuk, tuan-tuan. Tapi tiba-tiba dia pergi umrah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dah lah. Aku dah tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah. Nak nyatakan, itulah dia angin al-mursalat. Sebaiknya angin itu bertiup sepoi-sepoi bahasa. Tapi kalau angin itu bertiup deras, maknanya ada ancaman dari segi agihan rezeki. Dah, walaupun kerajaan memperkenalkan namanya benih padi kebal. Padi kebal pun bersaing dengan padi angin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita. Maka di sebalik disyariatkan sembahyang fardu zuhur itu, ada nilai sebenarnya. Ya, supaya kita ini tak putus-putus mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Allah jelaskan lagi nilai angin yang ketiga. Walitajriyal fulku bi amri. Tiupan angin, hembusan angin membolehkan kapal-kapal di laut membelah laut, memunggah seberat mana muatan, memikul sebesar mana pun barang dagangan. Maka di situ Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, dengan tiupan angin
maka berlakulah dua keadaan di laut. Ya, ombak di permukaan, arus di dasarnya. Ombak dan arus yang bersamaan hasilnya air pasang 6 jam dan air surut 6 jam di siang hari. Air pasang 6 jam di malam hari, air surut 6 jam di malam hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka membolehkan angin itu bertiup, membolehkan laut dibelah. Oleh kerana laut tu boleh dibelah, letaklah kontena berat macam mana pun, laut tak kopak. Punggahlah besar macam mana kontena pun, Maersk Line, Denmark, Evergreen, kontena nasional, asyik rugi aja. Tuan-tuan yang rahmati Allah, punggahlah berat macam mana pun, tak apa, kerana laut boleh dibelah. Kesan tiupan angin laut boleh dibelah. Tapi jangan jalan, ya, Majlis Perbandaran Sepang. Kalau lebih muatan, pecah tarnya. Jadi nak punggah barang berat-berat, laut. Laut tempat memunggah berat secukup rasa, sepuas selera. Punggahlah di laut. Sebab itu Rasulullah menyatakan, ada hadis menyatakan bahawa orang yang menguasai laut kaya. Orang yang menguasai laut kaya. Dulu Greece, sebelum negara dia muflis, dia pulau yang kaya kerana dia menguasai ilmu kelautan, nautical. Sekarang Denmark main badminton pun tak pandai, kalah dengan Malaysia. Maersk Line ada 60 pelabuhan di dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa kuasai laut? Kaya. Itu Rasulullah akui. Maka janganlah berebut-rebut projek di darat. Janganlah makan hati, kecil hati, bengkak hati, panas hati, bawa hati, cepat mati. Kalau tak ada peluang mendapat tender di darat, di laut, silakan. 2 tahun lalu, saya bersama seorang rakan saya, satu syarikat Marine, saya diminta untuk teropong guna Tedolite Total Station daripada Tanjung Tuan, Melaka. Tanjung Tuan tu terletak di Negeri Sembilan, tapi Melaka punya. Jadi saya teropong Tanjung Tuan terus ke Persempadanan Melaka dan Tanjung Bidara. Wah, teropong. Kenapa teropong di situ? Kerana kononnya nak ambil tender kerja-kerja mengangkat harta karun daripada kapal Raja Haji dan Stamford Raffles. Kalau dapat, aku kaya. Oleh kerana tak dapat, aku ceramah lagi malam ni. Maka tuan-tuan, dalam masa 6 jam air pasang, saya dapati 12 air pusaran ada di Tanjung Tuan. Maka kapal tak boleh nak anchor. Bukan anchor beer tu, anchor. Parking. In English language, you call that anchor. Dia tak boleh nak parking tu, kerana airnya ada air pusaran. Jadi saya kata, aku ni muda lagi, takut cepat mati. Jadi tak jadi aku mengambil tender, menaikkan harta karun kapal Raja Haji. Maka ginilah hidup aku. Tuan-tuan, saya naik kereta api tu, berhenti kat Seremban, kawan ambil, pergi ke Tanjung Tuan, teropong. 6 jam teropong. Kerana air tu pasang 6 jam, nanti air surut 6 jam. Ketika pasang tu, dapati lebih 12 air pusar. Aku cakap tak boleh ni. Tak apalah. Cukup-cukup makan, boleh bayar hutang perabot kod maut. Jadilah. Nanti kaya, setiap hari pergi Bandung pula. Habis duduk dekat Sepang, bosan tengok Minah Indun bibir tebal. Katanya dekat Bandung, Minah Indun bibir nipis. Astaghfirullahalazim. Janganlah marah tuan-tuan, saja cakap. Kerana saya dulu balik-balik belajar Mekah, Darul Ulum, kerana sijil tak diiktiraf,
Jadi saya kerja merapu, saya kerja kilang MPI, Matsushita Panasonic Industries, Senai. Kilang elektronik. Jadi rakan sekerja saya tu Haryanti Minah Indon, bibir tebal. Minggu pertama nak muntah tengok wajah dia. Minggu kedua lawa juga, mam. Hai. Dahlah cerita apa aku ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ceritalah pengalaman sikit-sikit. Yalah, hidup. Tuan-tuan jangan ingat saya ni al-ustaz. Taklah, saya pernah macam-macam. Kerja kilang Mardek 4 bulan cabut lari. Hari-hari pikul ojol, tak kuat aku. Macam-macam kerja. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nilai angin yang keempat, walitabtaru min fadli. Ya, tiupan angin, hembusan angin itu memastikan bahawa kamu wahai manusia dapat memperolehi limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, selagi angin bertiup jangan takut. Selagi itu habuan tak kehabisan, mata pencarian tetap ada. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal majalisa salasatun salimun wa ghanimun wa syajibun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya nasib seseorang itu di mana-mana jua penempatan tak boleh lari dari 3. Nasib seseorang itu di mana-mana penempatan tak boleh lari daripada 3. Pertama, sama ada dia selamat ataupun berdepan dengan tekanan bebanan hidup. Nasib yang kedua, sama ada untung ataupun rugi. Nasib yang ketiga, sama ada kecewa ataupun bahagia. Innal majalisa, innal majlisa. Tuan-tuan, orang Melayu dah guna perkataan Arab. Rasulullah sebut majlis. Sekarang orang Melayu guna perkataan majlis perbandaran Sepang. Contoh, majlis perbandaran Petaling Jaya. Majlis. Majlis membawa arti 3. Penempatan yang ada di situ penduduk, namanya majlis. Penempatan yang ada di situ habuan, namanya majlis. Penempatan yang ada di situ mata pencarian, namanya majlis. Maka nasib tuan-tuan di kota apa? Aku tak ingat lah. Yang aku ingat Kota Tinggi, Johor. Satu lagi baru buka, Kota Iskandar, Nusa Jaya. Maka nasib tuan-tuan di sini 3, selamat ataupun terbeban aja, hutang perabot kot maut. Nasib tuan-tuan di sini yang kedua, sama ada untung atau rugi. Kenapa? Di sini ada habuan. Habuan tu 2 je, untung atau rugi. Ya, dan nasib tuan-tuan yang ketiga di sini, kecewa atau bahagia. Kerana di sini ada mata pencarian. Cari, tak dapat, kecewa. Kecewa, balik sabak bernam. Jual kelapa. Datang sini, cari, dapat, bahagia. Belilah ia daripada power steering ke power steering Honda City. Dulu daripada sabak bernam datang KE 30 aja. KE 30 tu power steering, sakit ni. Dah datang Sepang, apa yang dicari dapat. Wah. Dah tukar daripada power steering ke power steering. Yalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta maaf tuan-tuan, tak apa-apa aku ceramah ni. Ceritanya angin aja. Angin tu ada 5 nilai. Maka tuan-tuan, nak tahu kita ni untung ke tidak, dapat ke tidak,
semayang asar berjamaah. Sebab itu Allah berfirman, wal as innal insana lafi khus. Demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dalam kajian ilmu falak, masuknya waktu asar, keredupan bermula kerana kadar panjang bayang sama dengan tiang, maka kadar kepanasan menyusut, warna matahari dah mula redup, maka angin berubah daripada angin al-mursalat kepada angin az-zariyat. 114 surah dalam Al-Quran, satu surah namanya az-zariyat, waz-zariyati zarwa, angin pendebungaan. 3 tahun yang lalu saya naik kereta api aja kerana tak boleh claim mileage. Maka berhentilah di satu tempat namanya Gemas. Dulu ada Emas, Emas tak ada nama Gemas. Saya pergi ke Felda Palung Timur 1, 2, 3, 4. Felda Palung Timur tu negeri Johor, Felda Palung tu negeri Sembilan. Kesian Felda Palung Timur 1, 2, 3 tu diserang oleh Ganoderma. Pokok kelapa sawitnya tu dimakan oleh cendawan merah, mati. Maka aku dilantik sebagai bomoh kelapa sawit. Tuan-tuan, kerana tolong. Tengok kesian. Standard 10 ekar 600 pokok. Bagi Tuan Imam Felda Palung Timur 1 dah tinggal 300 pokok. 300 pokok lagi mati dimakan Ganoderma, cendawan merah. Maka Pak Imam suruh saya jampi. Aku mula mikir nak jampi apa. Cakap dengan Imam, kita semayang asar berjamaah. Lepas asar kita pergi kebun. Dia kata tak pernah buat. Tak apalah, ikut ajalah. Lepas semayang asar, saya tunjukkan bahawa angin az-zariyat mati. Angin az-zariyat adalah angin pendebungaan, angin kesuburan. Kalau tak ada angin az-zariyat, pendebungaan tak menjadi, kesuburan mula menyusut, datang penyakit. Tahun lepas saya pergi ke satu tempat namanya NFC. Sampai di Gemas stesen kereta api, saya kata sebelum NFC kita ke KFC. Lepas ke KFC baru ke NFC. Itu tu apa tu yang lembu-lembu banyak tu. Kerajaan mengambil peluang, baguslah. Musim sejuk di Australia, kambing-kambingnya banyak mati, lembu-lembunya banyak mati. Maka kerajaan Australia lelong lembu dan kambing. Kalau tuan-tuan nak beli kambing harga RM80, pergi sekarang musim sejuk ni. Di Australia dilelong. Tapi nak bawa ke Sepang, mati dulu dekat Sulawesi. Bukan senang tu. Jadi lembu-lembu banyak dekat Australia, Darwin. Bawa lembu tu, letak dekat Asahan, Gemas. Tuan-tuan, oleh kerana angin az-zariyat tidak bertiup sebaiknya, maka lembu-lembu Australia itu semuanya, orang Jawa ngomong gak kerasan, maka dia tak dapat keseimbangan. Banyak penyakit. Dah tak untung. Kesian suami Syahrizad. Kesian. Tuan-tuan dirahmati Allah. Yelah, apakan daya, inilah di nasib tuan-tuan. Nasib tu. Kalau menjadi, wah, action and generation. Tak menjadi, dekat parlimen macam-macam cakap, jangan, tak baik. Tak jadi nak macam mana. Maka saya datang bersama dengan 6 doktor haiwan, veterina, dan saya jelaskan angin az-zariyat tidak bertiup dengan selesa. Maka lembu-lembu ni terpaksalah, maknanya diternak di tempat yang kering dan diternak di tempat yang sejuk dengan pemakanan yang cukup. Wah, berat nampaknya. Makin besar modalnya pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok siapa kita? Kita manusia biasa. Waz-zariyati zarwa.
wa la'allakum tashkurun. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita sentiasa bersyukur, menghargai apa yang Allah beri. Tuan-tuan, selagi angin bertiup menandakan tak kehabisan habuan dan mata pencarian. Jangan takut kerana kita hidup di bumi Allah. Yang penting kita menghargai, memanfaatkan bumi Allah ini. Maka jangan khawatir soal pengangguran, jangan takut. Ya, bumi ni bumi Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin itu adalah tentera Allah. Itulah saluran-saluran rezeki dari Allah untuk umat manusia. Maka saya buka kepada tuan-tuan 1-2 soalan. Banyak-banyak aku tak pandai jawab. Dijemput dan dipersilakan. Tahniah diucapkan kerana tuan-tuan tak tahu apa yang nak ditanyakan. Kerana terkejut baru pertama kali dengar kuliah angin. Belum lagi cerita angin ahmar tu. Tuan-tuan yang rahmati Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa tunjukkan kepada kita jalan-jalan yang baik. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.